Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okey, hari ni cikgu nak ajar topik baru. Topik yang kita nak masukkan ni adalah tenaga. Alright. So tenaga ni macam awak. Kalau tak makan, awak tak ada tenaga. Kalau awak demam, awak tak ada tenaga. Jadi suhu awak pun kawal awak punya tenaga. Maksudnya diri awak macam mana. Okey, dalam topik ni kita akan huraikan tenaga-tenaga yang ada di dalam dunia kita dan dalam bumi kita yang diciptakan oleh Allah. Okey, so sekarang cikgu singkatkan nama. Cikgu nak awak ingat perkataan ni. Mamano 2B. Mamano 2B. Mamano 2B. So, cikgu ingatkan awak sekali lagi. Mamano 2B. Okey, apa maksud Mamano 2B ni? Yang pertama, M yang pertama, kita ingat dia matahari. A dia angin. Makanan, air, nuklear, ombak. 2B tu mewakili B ada 2, iaitu bahan api dan juga biojisim. Okey, so ingat Mamano 2B. Okey, so kita terangkan cikgu akan terangkan satu-satu. Okey, kita ada kincir angin. Apa tugas kincir angin kat sini? Tugas dia nak membekalkan tenaga untuk gerakkan kapal layar, bilah, kapal layar dan juga bilah pada kincir angin. So kalau awak perasan ada kincir angin, itu untuk memberi sumber tenaga angin pada dalam kawasan kita, dalam bumi kita. Okey. Yang kedua, sumber yang kedua kita ada tenaga ombak. Okey, tenaga ombak ni apa tugas dia? Dia akan bekalkan tenaga untuk menggerakkan turbin dalam laut dan menjanakan elektrik. So, untuk menjana elektrik, kita juga gunakan ombak untuk membekalkan tenaga elektrik. Okey. So, nampak dia ada saling hubung kait. Maksudnya, Mamano 2B ni sangat penting untuk kita. Okey. Lepas tu kita ada matahari. Okey, matahari ni dia akan bagi tenaga cahaya. Macam sekarang, okey, kalau awak buat sekarang, kalau awak pagi, awak nampak ada cahaya matahari, betul tak? Awak nampak terang je. Tapi kalau malam, awak tak nampak cahaya matahari. Okey, jadi matahari ni akan ada waktu siang saja. So tenaga cahaya akan membantu kita dapat melihat dan juga berasa panas. Macam kalau awak pergi luar negara yang ada winter, maksudnya musim sejuk je, tak ada matahari, awak akan rasa macam Allah sejuknya. Okey, macam ada setengah orang yang suka sejuk, tapi ada setengah orang yang tak boleh tahan sejuk. Jadi bantu dia dengan matahari. Okey. Yang keempat, kita ada air mengalir dalam empangan dapat menggerakkan turbin untuk menjana elektrik. Tadi kita tahu ombak. Ombak dengan air ni sama, tapi ombak ni semula jadi. Tapi air ni adalah daripada pengaliran air itulah. Jadi kita tengok kat situ pun air ni sangat-sangat penting untuk menjana elektrik. Okey, kita ada biojisim. Apa tu tenaga biojisim? So, tenaga biojisim ni adalah bahan organik daripada tumbuhan dan juga haiwan yang membekalkan tenaga apabila dibakar. Maksudnya, bila kita bakar, kita akan dapat tenaga. Okey? So, yang terakhir iaitu bahan api fosil. So, bahan api fosil ni diperoleh daripada petroleum, gas asli dan arang batu. Dia merupakan tenaga utama yang menjana elektrik dan menggerakkan kenderaan. Jadi kalau macam awak tengok contohlah, bapa awak nak pergi kerja, lepas tu bapa awak mengadu, minyak papa dah habis lah. Maksudnya kita perlukan petrol, kita perlukan bahan api fosil ni untuk menggerakkan kenderaan. Jadi bapa awak pun bawa, sebelum pergi kerja, pergi stesen minyak, isi minyak. Lepas tu baru boleh pergi mana-mana, betul tak? Okey. Kita juga ada tenaga makanan. Okey, tenaga makanan ini macam saya kata, kalau awak tak makan sehari, awak dah letih dah, betul tak? Macam awak puasa kan, awak mesti letih. Rasa nak tidur je, penat lah, mama penat lah, mama tak boleh lah buat kerja, betul tak? Sebab awak tak makan. Tapi awak perlu puasa juga. Kita pun nak dekat puasa dah kan. Jadi awak kena biasakan. Jadi waktu sahur awak kena makan banyak sikit, macam makan nasi ke, maksudnya makan protein ataupun fiber yang tinggi supaya awak ada tenaga, bekal supaya lamalah awak ada tenaga.
Lepas tu yang seterusnya kita pergi tengok pada nuklear. Ia dihasilkan oleh bahan nuklear yang dapat menjana elektrik. Nampak? Banyak sangat sumber-sumber yang membantu kita untuk mendapatkan elektrik. Jadi kalau tak ada sumber-sumber ni, tak ada elektrik lah negara kita. Betul tak? Okey. Terakhir ialah bateri. Bateri ni merupakan sumber tenaga yang dihasilkan oleh manusia. Okey, sumber yang tadi tu semuanya dihasilkan semula jadi. Tapi yang satu ni bateri dihasilkan daripada manusia. Tapi dia juga membekalkan tenaga elektrik. Jadi kalau awak tengok awak beli jam, awak beli apa semua, kita perlukan bateri untuk hidupkan jam kita tu. Betul tak? Okey. Seterusnya, kita pergi pada pelbagai bentuk tenaga. Tadi cikgu dah ingatkan awak tentang Mamano. Sekarang ni cikgu nak ingat BES NCH 3K. So, hafal lah BES NCH 3K. BES NCH 3K. BES NCH 3K. So, apa maksud BES NCH 3K ni? Sama juga. B ni bunyi, E ni elektrik, S ni suria, N ni nuklear, C ni cahaya, H haba, kimia, keupayaan dan kinetik. Maksudnya perubahan tenaga tu, pelbagai bentuk tenaga yang ada. Macam kalau saya bercakap ni, saya keluarkan tenaga bunyi, betul tak? Kalau macam contoh, kita masak air. Dia keluarkan tenaga apa? Tenaga haba. Okey. Cikgu nak belanja korang satu video. Okey, cikgu nak belanja korang satu video. Jom. Tenaga ada di mana-mana. Oleh kerana segala yang berlaku di sekeliling kita memerlukan tenaga, adalah tidak mengherankan bahawa tenaga terdapat dalam pelbagai bentuk yang berbeza. Mari kita lihat pelbagai bentuk tenaga yang akan ditemui Michael sambil dia berjalan di luar pada hari yang terang dan cerah. Ketika berjalan di bawah matahari, Michael berasa panas dan mula berpeluh. Dia merasai tenaga yang dihasilkan oleh matahari dalam bentuk haba. Tenaga haba menghangatkan kita. Kita juga menggunakan haba untuk memasak makanan dan mengeringkan pakaian kita. Michael memandang ke langit. Dia perlu mengecilkan mata kerana matahari terlalu terang. Cahaya merupakan satu lagi bentuk tenaga yang dihasilkan oleh matahari. Ia membolehkan kita untuk melihat dan memberikan warna pada objek. Tumbuh-tumbuhan juga menggunakan tenaga cahaya untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Tiba-tiba, telefon Michael berdering. Bunyi adalah satu lagi bentuk tenaga dan ia dihasilkan oleh objek yang bergetar. Apabila tenaga bunyi tersebar melalui udara dan sampai ke telinga kita, kita boleh mendengar bunyi. Selepas meletakkan telefon, Michael perasan bahawa kuasa telefonnya semakin lemah. Dia segera menyambungkan telefonnya kepada bateri untuk mengecasnya semula. Semua peranti atau peralatan elektrik seperti telefon bimbit kita atau pembersih vacuum memerlukan satu bentuk tenaga yang dipanggil tenaga elektrik untuk berfungsi. Tenaga elektrik adalah tenaga yang mengalir dalam litar elektrik. Ia boleh dihasilkan di stesen kuasa dan dihantar ke rumah kita atau diperolehi daripada bateri apabila kita menyambungnya ke litar dalam peranti elektrik. Apabila Michael terus berjalan, dia melewati sebuah gerai burger. Dia berasa lapar kerana tidak mengambil sarapan pagi. Lantas, Michael mendapatkan sosis. Seperti Michael, semua benda hidup memerlukan makanan untuk mendapatkan tenaga yang cukup. Bentuk tenaga yang tersimpan dalam makanan adalah tenaga kimia. Benda lain yang menyimpan tenaga kimia adalah bahan api dan bateri. Akhir sekali, Michael tiba di taman dan mula berjoging. Apabila Michael bergerak, sama ada dengan berjalan atau berlari, dia mempunyai satu bentuk tenaga yang dipanggil tenaga kinetik. Tenaga kinetik adalah tenaga yang diperolehi oleh objek kerana pergerakannya. Apabila sesuatu objek pegun, ia tidak mempunyai tenaga kinetik. Selepas berjoging seketika, Michael duduk untuk berehat. Dia menyedari seorang budak lelaki menangis kerana layang-layangnya tersangkut di atas pokok. Dengan cepat, Michael memanjat pokok itu untuk membantu budak kecil mendapatkan layang-layang itu. Semasa di atas pokok itu, Michael mempunyai tenaga yang lebih berbanding apabila dia berada di atas tanah.
Tenaga keupayaan adalah satu bentuk tenaga yang disimpan di dalam objek. Apabila objek bergerak ke kedudukan yang lebih tinggi, lebih banyak tenaga keupayaan tersimpan di dalamnya. Contoh tenaga keupayaan lain termasuk tenaga yang tersimpan dalam spring logam yang diregangkan atau bola getah yang diramas. Okey, jadi awak dah terangkan, dah dengarkan apa itu pelbagai bentuk tenaga. Okey, cikgu. Alright. So, kita akan masuk topik seterusnya iaitu perubahan bentuk tenaga. Apa tu perubahan bentuk tenaga? Dekat sini cikgu ada bagi contoh. So, kita ada peralatan buah kelapa terjatuh. Apa tenaga dia? Tenaga keupayaan, tenaga kinetik, tenaga bunyi. Okey, panel suria, tenaga cahaya, tenaga elektrik. Cuba tengok yang ketiga, arang yang dibakar, tenaga kimia, tenaga haba plus tenaga cahaya. Okey, kalau kita berbasikal pula ada tenaga kimia, ada tenaga berubah menjadi tenaga kinetik. Okey, untuk lebih memahami, okey, cikgu belanja lagi satu video untuk korang. Michael dan Jeff berada di ruang tamu. Jeff semakin bosan dan mencadangkan mereka menonton kartun. Michael kemudian mengambil alat kawalan jauh untuk menghidupkan televisyen. Walau bagaimanapun, tiada apa yang berlaku apabila dia menekan butang pada alat kawalan jauh. Apa yang tidak kena dengan televisyen ini, Michael memeriksa belakang televisyen. Dengan begitu pasti, ia mendapati kabel elektrik tidak dipasang ke soket bekalan kuasa. Apabila Michael memasang plug di televisyen, ia hidup dengan menghasilkan gambar dan bunyi. Dengan adanya televisyen yang mengubah tenaga elektrik yang dibekalkan oleh soket, bekalan kuasa kepada tenaga cahaya dan bunyi, mereka dapat menikmati kartun akhirnya. Contoh ini menunjukkan tenaga berubah daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Terdapat banyak contoh perubahan tenaga lain dalam kehidupan seharian kita. Sebagai contoh, tenaga kimia daripada makanan yang kita makan disimpan di dalam badan kita. Apabila kita berjalan, berlari atau bersenam, tenaga kimia di dalam badan kita berubah kepada tenaga kinetik. Contoh yang lain adalah suatu objek jatuh. Apabila objek berada pada kedudukan yang lebih tinggi, seperti apel di atas pokok, ia mempunyai tenaga keupayaan yang lebih tinggi. Apabila objek jatuh, tenaga keupayaan berubah kepada tenaga kinetik. Apabila objek itu mencecah tanah dan menghasilkan bunyi, tenaga kinetik ditukar kepada tenaga bunyi. Apabila kita membakar bahan api atau menyalakan lilin, tenaga kimia yang tersimpan di dalam bahan api atau lilin ditukar menjadi tenaga haba dan cahaya. Apabila kita menghidupkan lampu, tenaga elektrik juga ditukar menjadi tenaga haba dan cahaya oleh mentol panas yang bercahaya. Tenaga juga berubah bentuknya dalam peranti elektrik kecil seperti lampu suluh. Dalam lampu suluh, bateri disambungkan kepada mentol dalam litar elektrik. Apabila suis ditutup, tenaga kimia yang tersimpan di dalam bateri diubah menjadi tenaga elektrik. Mentol kemudiannya mengubah tenaga elektrik yang mengalir di dalam litar itu menjadi tenaga haba dan cahaya. Banyak peralatan elektrik lain juga mengubah tenaga elektrik kepada satu lagi bentuk tenaga yang boleh kita gunakan. Sebuah radio menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga bunyi. Sebuah kipas elektrik menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga kinetik bilah yang berputar. Okey. So, awak dah faham kan pasal perubahan bentuk tenaga. Jadi, dia senang je sebenarnya. Dia berlaku di sekitar kita. Okey. Kita tengok slide yang seterusnya iaitu sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Apa itu sumber tenaga yang boleh diperbaharui? Maksudnya sumber ni dia takkan pupus. Dia boleh diperbaharui. Dia boleh ada. Jadi dia tenaga ni secara berterusan. Dia ada sepanjang masa. Kalau hari ni habis, esok boleh ada balik. Macam tu. Okey, jadi untuk lebih memahami apa yang dimaksudkan oleh cikgu tadi, okey, saya nak awak tengok video seterusnya. Michael dan Jessie berada di pantai. Selepas bermain di dalam air untuk beberapa seketika, mereka berlari ke arah makanan yang disediakan di atas tikar.
Mereka makan makanan yang dibawa bagi mendapatkan tenaga untuk terus bermain. Selain makanan, terdapat juga sumber tenaga lain yang boleh kita temui di sekeliling kita. Tenaga juga boleh terhasil daripada matahari, angin, ombak dan juga tumbuh-tumbuhan. Sumber-sumber tenaga ini tidak akan kehabisan. Matahari akan terbit semula keesokan harinya. Angin akan bertiup setiap hari dan ombak tidak akan berhenti bergerak. Ianya adalah sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Apakah tenaga yang boleh diperbaharui? Tenaga yang boleh diperbaharui adalah tenaga yang dijana daripada sumber yang sentiasa ada dan mudah diganti. Sumber tenaga yang boleh diperbaharui termasuk matahari. Tenaga matahari digunakan untuk memanaskan air dengan menggunakan pemanas air suria dan untuk menghasilkan tenaga elektrik dengan menggunakan panel suria. Tenaga daripada angin digunakan untuk memutarkan kincir angin dan mengisar bijirin kepada tepung. Ia juga digunakan untuk memutarkan turbin angin yang menghasilkan tenaga elektrik. Tenaga daripada air digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Stesen kuasa hidroelektrik menggunakan air yang mengalir dari empangan yang dibina merentasi sungai. Generator ombak di laut digerakkan oleh ombak laut. Biojisim dalam bentuk sisa tumbuhan dan haiwan dibakar untuk menghasilkan haba. Haiwan makan makanan untuk mendapatkan tenaga untuk hidup. Okey, seterusnya kita akan tengok, kita tahu ada satu sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan satu lagi tidak boleh diperbaharui. Jom kita tengok. Apa maksud tenaga tidak boleh diperbaharui? Tenaga yang tidak boleh diperbaharui ini, yang maksudnya dia boleh habis. Kalau dia habis hari ni, dia tak akan ada lagi untuk selama-lamanya. Okey, so sumber tenaga ni tidak boleh dijana kerana sumber ini terhad. Dia sangat terhad. Atau dia tidak boleh diperoleh secara berterusan. Okey, cikgu kongsi lagi satu video untuk sumber tenaga tidak boleh diperbarui. Lin sedang melihat ibunya memasak di dapur. Ketika memasak, api tiba-tiba padam. Lin berkata, "Oh, tidak. Gas telah habis." Ibunya berkata, "Jangan bimbang. Ibu akan menggantikan silinder gas yang kosong dengan silinder ganti yang penuh." Lin berfikir sejenak dan kemudian bertanya, "Adakah seluruh dunia akan kehabisan gas?" Ya, ia adalah mungkin. Gas asli terbentuk daripada sisa organisma hidup berjuta-juta tahun yang lalu. Ia tidak dibuat oleh manusia. Jadi, ia akan kehabisan sebaik saja ia habis digunakan. Ia adalah sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Lapisan endapan yang menimbus tinggalan haiwan dan tumbuh-tumbuhan meningkat selama bertahun-tahun. Di bawah tekanan tinggi dan suhu yang tinggi, tinggalan tersebut berubah menjadi gas asli, petroleum dan arang batu. Bahan api ini dipanggil bahan api fosil. Dalam loji kuasa, arang batu digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Haba daripada pembakaran arang batu digunakan untuk mendidihkan air. Wap terhasil menggerakkan turbin yang memutarkan generator. Tenaga elektrik yang dihasilkan dihantar melalui grid kuasa. Kita perlu menggunakan bahan api yang tidak boleh diperbaharui dengan bijak. Arang batu dan petroleum juga dikenali sebagai bahan api kotor. Ia mencemarkan alam sekitar. Pembakaran arang batu dan petroleum mengeluarkan asap dan gas yang berbahaya. Bahan api fosil digunakan untuk memasak, menggerakkan kenderaan dan menjana elektrik. Satu lagi sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui dipanggil uranium. Ia adalah membahaya kerana ia memancarkan radiasi yang berbahaya. Di stesen kuasa nuklear, uranium digunakan untuk menjana tenaga elektrik.
Okey, ini adalah tugasan awak. Okey, selepas melihat video ini, pelbagai bentuk, selepas melihat video pelbagai bentuk tenaga, pelajar diminta membuat jadual. Contohnya, saya bagi contoh dekat bawah tu bentuk tenaga, penerangan dia. Okey, arahan untuk awak adalah pelajar diminta untuk membuat tugasan ini pada kertas A4 dan menghantar gambar kepada saya sebelum jam 10 malam ini. Tugasan yang dihantar merupakan markah yang direkodkan sepanjang PKP. Jadi awak kena tulis nama pada setiap tugasan. Setiap tugasannya maksudnya ada lagi lah tu. Okey, tugasan yang kedua, awak kena bina 3 perubahan tenaga yang berlaku pada awak semalam. So contohnya, perubahan tenaga nombor 1 apa, nombor 2 apa, nombor 3 apa. So macam contohnya tenaga kimia bertukar menjadi tenaga kinetik. Tugasan yang ketiga, pelajar diminta untuk membuat 2 peta minda. Sumber yang boleh diperbarui dan sumber yang tidak boleh diperbarui. Senaraikan semua sumber di dalam peta minda itu. Anda boleh menggunakan kreativiti anda untuk membuat peta minda. So, ada peta minda 2 yang cikgu bagi contoh, tapi terpulang dekat awak. Macam mana kreativiti awak? Saya tak kisah macam mana. Yang penting, dia punya isi penting semua ada. Okey. Pelajar diminta juga buat tugasan ni di atas kertas A4. Tak kisah nak guna A4 color ke, A4 berwarna ke, dan menghantar gambar kepada saya sebelum jam 10 malam hari ini. Tugasan yang dihantar merupakan markah sepanjang PKP ini. Jadi sila tulis nama di setiap tugasan yang dibuat. Hantar pada saya sebelum jam 10 malam pada hari ini, iaitu 2 April 2020. Okey, terima kasih. Oh, ada lagi satu tugasan. Alamak. Mengapakah kita perlu menggunakan sumber tenaga secara berhemah? Contohnya, kita mengelakkan pembaziran tenaga. Jadi, awak punya tugasan, senaraikan 6 sebab kenapa kita perlu menggunakan sumber tenaga secara berhemah. Sama juga, lakukan di atas kertas kerja. Okey. Okey, itu saja. Terima kasih semua. Okey, dah siap nanti hantar dekat saya, hantar gambar.